Jadi kalau kita meneliti tafsiran-tafsiran hasil daripada karya ulama-ulama besar dari kalangan mufassirin, antaranya ialah tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir beliau, apa yang dirujuk kepada 9 mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa ialah pandangan yang pertama datang daripada sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Ibnu Abbas mengatakan bahawa ke-9 bentuk mukjizat tersebut ialah yang pertama ialah tongkat Nabi Musa. Dan kita sedia maklum tentang kisah tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam yang apabila dilontar ataupun dilemparkan oleh Nabi Musa, tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar. Dan ini pernah berlaku 2 kali diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina. Buat pertama kali Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat tersebut menjadi ular. Dan kali yang kedua yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran ialah sewaktu perlawanan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ahli-ahli sihir Fir'aun di dalam istananya, yang mana sebelum ini Fir'aun telah mencabar Nabi Allah Musa alaihi salam agar beradu kekuatan dan kepandaian dengan ahli-ahli sihir beliau, yang mana sebelum itu ahli-ahli sihir Fir'aun telah melemparkan tali-tali mereka melalui tipu daya sihir dan halusinasi yang diadakan oleh mereka menyebabkan tali tersebut bertukar menjadi ular. Ketika inilah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya melemparkan tongkatnya, dan akhirnya tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar, bahkan lebih jauh memakan ular-ular tipu daya dan ular-ular sihir yang dihasilkan daripada tangan ahli-ahli sihir Fir'aun. Itu yang pertama. Mukjizat yang kedua ialah merujuk kepada tangan, iaitu tangan Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang ini juga berlaku dalam konteks yang sama. Buat pertama kali ketika Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah di bukit Tursina, sama seperti tongkat. Dan kali yang kedua ketika berhadapan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, dan di hadapan Fir'aun sendiri, bila mana dia menunjukkan tangannya, tangan Nabi Allah Musa telah bercahaya, mengeluarkan cahaya yang gilang gemilang, bukanlah seperti putih ataupun cahaya seperti orang-orang yang terkena penyakit. Baik, yang ketiga menurut Ibnu Abbas adalah merujuk kepada satu musim yang penuh dengan kerumitan dan kesusahan, sehingga kan pada musim tersebut menyebabkan ketidakmenjadian pada buah-buahan, ketidakmenjadian pada unsur-unsur tanaman, atau boleh kita katakan sebagai musim kemarau, yang mana hasil-hasil pertanian dari kalangan buah-buahan dan tanam-tanaman tidak begitu menjadi. Hasilnya adalah begitu merosot dan merudum. Manakala yang keempat adalah merujuk kepada terbelahnya Laut Merah. Yang ini adalah peristiwa yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bila mana Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun
dan sebahagian besar Bani Israel yang telah keluar daripada bumi Mesir menerima kejaran daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Mereka nak mengejar Nabi Allah Musa, mereka nak kejar Nabi Allah Harun, mereka nak kejar Bani Israel untuk menghabisi mereka. Tetapi ketika keadaan yang terdesak, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya kepada laut yang terbentang di hadapan mereka. Mukjizat ini menyaksikan akibat daripada pukulan tongkat Nabi Allah Musa, laut terbelah. Dan banyak riwayat telah menyebutkan tentang kejadian tersebut, sehingga ada riwayat yang menyebutkan terbelahnya Laut Merah sehingga mencetuskan 12 lorongan, iaitu sama seperti jumlah ataupun bilangan Bani Israel yang melarikan diri mereka daripada kejaran Fir'aun pada ketika itu. Itu yang keempat. Manakala yang kelima ialah merujuk kepada banjir ataupun bah besar. Yang keenam ialah merujuk kepada belalang. Belalang. Nanti kita akan syarah di depan. Yang kelima banjir besar tadi, yang keenam belalang, yang ketujuh ialah kutu. Kutu. Bukan main kutu, kutulah, binatang kutu. Yang ke-8 ialah katak. Ada mukjizat dalam bentuk datangnya sejumlah katak yang ramai, sejumlah katak yang besar. Baik, yang ke-9 dan terakhir ialah darah. Jadi apa konteks darah dikaitkan dengan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam? Dan kalau tuan-tuan kurang mengingati hal tersebut, saya ulang buat kali yang kedua. Yang pertama, tongkat. Yang kedua, tangan Nabi Musa. Yang ketiga, musim kesusahan dan kerumitan sehingga menyebabkan ketidakmenjadian pada buah-buahan dan tanaman. Yang keempat, terbelahnya Laut Merah. Yang kelima ialah banjir besar. Yang keenam ialah belalang. Yang ketujuh kutu. Yang ke-8 katak. Dan yang ke-9 ialah darah. Itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Apa pandangan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkaitan dengan 9 bentuk mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Musa? Pertama ialah hampir sama, dia sebut tangan dulu. Nombor 1, tangan. Dah ada dalam pandangan pertama. Yang kedua ialah tongkat Nabi Musa. Juga ada dalam pandangan yang pertama. Manakala dia rangkumkan, telah disebutkan 5 mukjizat, iaitu 5 bentuk mukjizat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Ada 5 bentuk mukjizat secara khusus, detail disebutkan dalam surah Al-A'raf. Baik, 2 di hadapan campur dengan 5 tu jadi 7. Manakala yang ke-8 di sisi Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ialah kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan yang ke-9 ialah merujuk kepada batu. Yakni batu mana? Batu yang suatu ketika dahulu pernah diketuk oleh Nabi Musa dengan perantaraan tongkat dia sehingga memancarkan 12 mata air bagi Bani Israel. Baik, itu adalah 9 bentuk mukjizat pada pandangan yang kedua menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Manakala pandangan yang ketiga, juga satu pandangan yang sekali lagi dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Tadi Abdullah ibnu Abbas dah ada pada pandangan yang pertama,
Tapi sekali lagi riwayat ini dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Bahkan dalam riwayat ini Ibnu Abbas tidak berseorangan. Seolah-olah pendapat ini juga diperteguhkan dan diperkuatkan dengan 4 ulama besar yang lain. Yang pertama ialah Imam Mujahid. Yang kedua ialah Ikrimah. Yang ketiga Imam Asy-Sya'bi. Dan yang kelima ialah Qatadah. Baik, kelima-lima mereka berpendapat yang pertama adalah tangan, sama seperti sebelum ini. Yang kedua adalah tongkat, sama seperti sebelum ini. Yang ketiga adalah musim yang penuh kerumitan dan kesulitan. Musim yang penuh kerumitan dan kesulitan yang kita anggap sebagai musim kemarau. Manakala yang keempat, pendapat ini membezakan antara yang nombor 3 dengan ketidakmenjadian pada tanam-tanaman dan buah-buahan tu mereka asingkan. Jadi nombor 1 tangan, nombor 2 tongkat, nombor 3 kemarau, nombor 4 buah-buahan dan tanaman tak menjadi. Manakala 5 yang berbaki ialah merujuk sama seperti pendapat yang nombor 2, 5 mukjizat khusus yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Jadi 4 campur 5, 9. Manakala pendapat yang keempat ialah datang daripada seorang tabi'in yang besar dan terkemuka, iaitu merujuk Imam Hasan Al-Basri. Yang mana Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa pandangan beliau dia tak ceritakan 9. Cuma antara pandangan beliau hak nombor 3 tadi, beliau menyatukan antara yang nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 tadi sebut musim kemarau, nombor 4 tu buah-buah dan tanaman tak menjadi, tapi di sisi Imam Hasan Basri dia anggap tu satu benda yang sama. Dia satukan kedua-dua hal tersebut. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang ke-9 pada pandangan Imam Hasan Basri ialah tongkat Nabi Musa yang telah menelan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Baik, itulah antara pandangan-pandangan daripada ulama dan pendapat mereka yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tetapi ada pandangan-pandangan lain yang kita boleh kutip dan ambil. Contohnya di dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi, yang mana karya Imam Al-Baghawi telah menjelaskan sesuatu yang hampir sama apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tetapi ada satu pendapat yang menyebutkan waqala ba'duhum, berkata setengah daripada mereka 9 mukjizat ini merujuk kepada hunna ayatul kitab. Dia adalah 9 ayat daripada Al-Kitab, iaitu bentuk wahyu secara khusus yang pernah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan didatangkan satu kisah yang ada perkaitan dan penisbahan soalan-soalan yang diajukan dan dipersoalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Yahudi berkenaan dengan ayat ni. Dikatakan bahawa ada beberapa orang Yahudi pernah mendatangi Rasulullah dan bertanyakan kepada makna tis'a ayatin bayyinat tadi. Wahai Muhammad, apakah yang dimaksudkan dengan 9 bentuk mukjizat yang Allah bagi pada Musa dalam ayat ni? Lalu dijawab satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita merujuk kepada jawapan-jawapan Rasulullah itu, dia adalah sama dan persis, boleh dikatakan mirip apa yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama sebagai the 10 Commandment, iaitu 10 perintah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang terkenal dengan istilah 10 Commandment tu. Apa yang disebutkan di situ?
Tetapi riwayat tersebut tidak pasti sama ada benar atau sebaliknya. Baik,